Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan belajar pula tentang cahaya. Okey, cahaya boleh dipantulkan. Jadi kalau kamu masih ingat, kita sudah belajar tentang ciri-ciri cahaya yang lain. Contohnya cahaya bergerak secara lurus. Okey, saiz bayang-bayang berbeza, bentuk bayang-bayang berbeza disebabkan oleh kedudukan cahaya, kedudukan objek. Jadi sekarang ni kita akan tengok pula lagi satu. Okey, lagi satu ciri cahaya. So cahaya ni boleh dipantulkan. Okey, so cahaya boleh dipantulkan. Okay, so kita tengok apakah maksud pantulan cahaya. Jadi pantulan cahaya ni maksudnya cahaya tu akan melantun ataupun memantul. Okey, melantun ataupun memantul. So maksudnya dia akan macam lompat-lompat gitu. Okey. So melantun ataupun memantul apabila jatuh atau terkena sesuatu permukaan. So maksudnya contohnya kalau cikgu ada satu permukaan. Okey, cikgu ada satu permukaan. Lepas tu kalau ada cahaya, lalu dekat sini mereka akan terpantul. Akan terpantul pergi tempat yang pergi arah yang berlainan. So itu adalah maksud dia pantulan cahaya. Okay, so kan kita ada belajar beberapa ciri. Contohnya cahaya bergerak secara lurus. Right? Jadi bila dijumpa satu permukaan yang contohnya licin, okay? Contohnya lembut, jadi dia boleh memantul. Dia boleh memantul. Dia boleh melantun pergi arah yang berlainan. Okay? Apabila dia terkena sesuatu permukaan. So, cahaya akan melantun atau memantul apabila jatuh atau terkena sesuatu permukaan. So, benda ni, okay, bila cahaya tu melantun, okay, fenomena ni kita kenali sebagai pantulan cahaya. Okay? So, bila dia pergi, objek ni, dia pergi ke arah, cahaya tu akan bergerak ke arah yang berlainan, so, itu adalah pantulan cahaya. Okay, so pantulan cahaya, kita ada beberapa jenis pantulan cahaya sebenarnya. Okay, tapi kalau contohnya kalau permukaan tu, okay, kalau permukaan tu licin ataupun dia lurus, dia tidak mempunyai cacat celah, kan? Jadi pantulan tu akan jadi teratur. Okay, so maksudnya cahaya tu akan bergerak dan dia akan cantik, dia akan terpantul. Okay, dia akan terpantul secara cantik. So dia pergi sini, dia akan melantun dari permukaan tu ke arah yang berlainan, okay, secara teratur. Kalau contohnya permukaan ni contohnya adalah licin. Okay, itu adalah pantulan secara teratur. Okay, kita ada lagi satu jenis pantulan yang tidak teratur tapi nanti cikgu akan bincang. Okay, jadi kalau kamu tengok di slide yang seterusnya pula, cahaya, okay, ni. So contohnya ni adalah cahaya pantulan teratur. Okay, ni adalah cahaya pemantulan teratur. Bila cahaya itu bergerak dan dia terkena, okay, bila dia terkena, dia akan terpantul dari permukaan, okay, dia akan pergi ke arah lain, terkena, terpantul dari permukaan, terkena, terpantul daripada permukaan. So ni adalah kita panggil sebagai teratur, sebab benda ni mungkin permukaan tu adalah licin, okay, jadi dia senang untuk terpantul. Tapi contohlah kalau kita ada permukaan yang kasar atau kita ada permukaan yang tidak tetap bentuknya, okay, ataupun tidak sekata bentuknya. Contohnya macam ni. Okay, contohnya macam ni, dia tidak sekata. Okay, dia tidak sekata, gagal-gagal macam ni. Jadi, pantulan dia tidak akan menjadi teratur. Dia akan pergi, contohnya, cahaya sini, dia akan terpantul dekat sini. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok, dia terpantul dekat bucu. Okay, terpantul dekat bucu, dan juga terpantul dekat ni. Okay, so benda ni dia tidak teratur sebab permukaan dia tidak licin. Okay, selalunya permukaan yang licin paling mudah untuk dia teratur, dan kalau tidak licin
ataupun kasar, dia sukar untuk pantulkan. So benda ni adalah senang kamu menghafal sebab contoh, kalau cikgu bagi kamu cermin, senang, mudah untuk dia pantulkan. Tapi contohnya kalau cikgu bagi kamu kertas kertas pasir yang sangat kasar, kamu tidak akan dapat tengok muka kamu dekat sana sebab cahaya tidak dapat dipantulkan dengan sebaik mungkin. Okey, tapi berlainan dengan cermin. Kalau cermin, bolehlah cahaya itu pantul dengan cantik dan juga mudah. Okey, so ni adalah pemantulan cahaya macam cikgu cakap tadi. So ni adalah sinar pantul. Okey, dan sini adalah sinar datang. Okay, sinar pantul, ting-ting, and then the sinar datang. So, ketika cahaya mengenai permukaan yang licin, licin, seperti cermin, cahaya akan memantulkan sinar pada satu arah sahaja. Okay, so ini adalah maksud dia teratur. Bila contohnya dia jumpa permukaan yang licin, dia akan terpantul dekat satu arah sahaja. Okay, satu arah sahaja iaitu masuk dekat sinar pantul kanan, keluar dekat sinar pantul sinar datang, dia akan keluar dekat bahagian kiri. So, dia dari kanan pergi ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Okay. So, tapi kalau pemantulan baur, okay, dia tidak tetap benda tu. Dia bukannya satu arah sahaja. Kalau kamu tengok sini, sinar pantul dia akan terlantun dekat lucu, terlantun dekat lucu, terlantun dekat lucu. So, dia tidak tetap arah dia. Okay. So, ni terjadi kalau contohnya permukaan tu adalah kasar. Okay, bila dia kasar, dia terlicin, jadi pantulan dia berterabur. Dia pergi kiri lah, kanan lah, atas lah, bawah. Jadi dia tidak teratur. So, bila dia tidak teratur, susah untuk kita tengok image kita. So, contoh kalau cikgu bagi kamu cermin. Okay, so dia akan terpantul satu arah. Senang untuk kamu tengok muka kamu ataupun apa-apa. Jadi tapi kalau pemantulan baur ni, kalau cikgu bagi contohnya kamu kertas pasir, kamu tidak akan boleh tengok image kamu, muka kamu sendiri sebab dia berterabur. Sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini. Okay? Jadi itu adalah beza dia kalau permukaan licin ataupun permukaan yang kasar. Okay? Macam ni cermin, kamu tengok satu arah sahaja. Kan? Satu arah sahaja. Pemantulan teratur. Tapi kalau tidak teratur, dia akan pergi tempat yang lain. Okay? Jadi, fenomena pantulan cahaya. Jadi, apakah fenomena ataupun apakah kejadian pantulan cahaya ni? Apakah benda-benda yang ada kaitan dengan pantulan cahaya? Kalau kamu tengok sini adalah contohnya image pada permukaan air. Okay, kalau kamu tengok sini, kita ada contohnya sini adalah tanah dan sini kita ada satu pokok. Tapi sebab ada pantulan cahaya, pantulan cahaya kita nampak ada satu pokok dekat sini. Pokok dekat air. Kenapa benda ni terjadi? Sebab permukaan air adalah licin. Dia bukannya bercabang sana, bercabang sini. Dia hanya lurus sahaja, lembut sahaja dan juga licin. Jadi sebab itulah dia ada image. Image pantulan satu arah sahaja. So bila ada image pantulan satu arah sahaja, senanglah untuk kita tengok muka kita, senanglah untuk kita tengok gambar kita ataupun gambar pokok ni. So contoh kan kalau kamu berdiri dekat sini, kamu pun akan nampak kamu punya image dekat bahagian air ni. Di bahagian air ni kan kamu akan nampak juga image kamu ataupun muka kamu sebab air tu adalah permukaan yang licin. Itu adalah fenomena pantulan cahaya. Satu lagi contohnya, kalau kamu pergi pernah main badminton, pernah masuk dewan, contohnya. Jadi kalau kamu pasang lampu, kamu pasang lampu atau mungkin dekat rumah, biasanya dekat rumah. Jadi contohnya kalau lantai kamu tiles gitu kan, kalau kamu pasang lampu, dia akan ada ni cahaya-cahaya dekat simen itu juga. So itu adalah pantulan cahaya. Sebab benda ni adalah licin. Benda ni adalah licin. Jadi dia ada hanya satu arah sahaja.
Bila dia satu arah sahaja, kamu akan nampak image ni dengan jelas. Dia tidak terlalu jelas tapi jelas banding dengan kalau kamu guna kertas draft, kertas pasir, ataupun kamu guna ni macam jalan raya yang kasar, sukar untuk kamu tengok image yang terbentuk. Okey. Satu lagi contohnya paling senang kalau kamu ambil sekarang sudut. Okey. Kalau kamu tengok sudut, kamu akan nampak muka kamu. Kenapa? Sebab sudut ni permukaan dia adalah licin. So bila licin, macam cikgu cakap tadi, dia akan teratur. Bila dia teratur, senang untuk dia pantulkan satu arah image tu, senanglah kamu tengok muka kamu ataupun image benda-benda yang lain. Okay, so itu adalah fenomena pantulan cahaya. Benda-benda kejadian disebabkan oleh pantulan cahaya. Itu sahaja untuk video yang pertama ni. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.